Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mana ni? Ulun Sakan nampak? Memanglah Ulun Sakan. Kampungku kan? Inilah pemandangan impian majoriti warga bandar yang sentiasa perlu menghadapi kekesakan, kebisingan dan kesibukan yang tanpa henti. Lo ni cik ada kat kampung Kota Ok. Macam-macam ada kat sini. Kampung ni memang cantik. Jom kita pergi jenguk-jenguk apa yang ada. Sebab itulah saya bangga tinggal di sini. Inap Desa Kota Au di Penaga ni memang ada segalanya. Menariknya, bila sampai saja di sini, kami disambut macam perarakan pengantin. Siap ada bunga telur lagi. Tu dia, ada kemah pula, macam kenduri. Tak kurang juga ada seni silat yang dipersembahkan oleh budak-budak sekolah ni. Meyasakan. Namanya diberi Bibi Fatimah. Kerjanya membantu menjual laksa. Orangnya beramah, berbudi bahasa. Anak Ya, di sini ada segalanya. hatiku tertawa. Dari kediaman desa, dusun buah-buahan, sawah yang terbentang luas, udara yang bersih dan tapak sejarah yang berusia ribuan tahun. Seronok sangat tengok pemandangan sawah yang terbentang ni. Kak Siti buka ni dalam lingkungan 6 tahun. Tapi kami dapat sijil penuh daripada Motek tahun 2016. Dan start daripada tu kami dapat satu kontrak daripada satu travel agent daripada Melbourne, Australia. Dan sampai ke tahun ini lingkungan 4 tahun kami dah dapat kontrak itulah. Setiap minggu boleh kata ada saja program kami. Dan salah satunya hari ini daripada anjuran Perda dan RTM boleh buat memang buat liputan lah. Inap Desa Kota Au ni sangat popular di kalangan pelancong dari luar negara. Mereka semua mai sini untuk merasai pengalaman tinggal di kampung Melayu. Dan salah satu aktiviti kalau package contohnya 2 hari 1 malam lah. Sekiranya pelancong tu mai sini dalam petang, kami terus buat jamuan seperti contohnya minum air kopi, air teh, lepas tu dengan kuih-kuih tradisional Melayu. Dan hari ini kami buatkan satu hidangan yang paling lazat, yang paling enak daripada homestay Kota Au adalah kuih peknga dan dangai. Teringin pula naik gerek atau basikal. Maklumlah, lama dah tak merasanya zaman sekolah dulu ada lah. Walaupun saya orang sini, saya juga merasa pengalaman sebagai pelancong di kampung sendiri. Boleh kan?
Mereka berpeluang berbasikal sekeliling kampung, belajak parut kelapa atau nyok. Kalau tak pandai, keluar isi hitam. Tak boleh tekan kuat-kuat, kena ada cara pegang dan duduk. Petang ni kat kampung Kota Ok ni kita nak kukuh nyok, bukan kukuh kelapa ya. Jom kita kukuh. Oh, tak keluar ni. Gigih betul pemilik inap desa ni, Puan Siti Khairyah. Macam-macam dia buatnya. Bentuk rumah tradisi yang melambangkan tradisi kampung amat disukai pelancong desa. Setiap pelancong yang menginap di Kota Aur berpeluang menjalani kehidupan macam penduduk kampung Kota Aur. Cara makan dan macam-macam lagi lah. Lo ni, kita cuba pula buat peknga ataupun lempeng. Juga dengan dangai. Bahan dia senang je. Nyok dengan tepung gandum. Tapi kena pandai juga buat. Silap-silap, hangus jadinya. Salah tibai, berterabuk isi. Buat masa ni, terdapat 13 inap desa yang boleh disewa pada bila-bila masa. Jumlah ni boleh ditambah jika ada dana yang lebih. Lepas Kota Aur, saya ingat nak pergi Pedatek. Tapi kereta buat hal pula. Orang kata ada bengkel tak jauh dari sini. Bengkel yang diusahakan oleh orang muda. Bengkel Jawi Tayar. Bolehlah tukar tayar ke atau apa yang patut. Rupanya, pemilik bengkel juga bekas pelajar Pedatek. Bukan mudah untuk memulakan sesuatu perniagaan, lebih-lebih lagi untuk usahawan muda seperti Abdul Ghani Muhammad Said ni. Ya, sebab itulah kita kalau nak berjaya, kena nekat, kena tekad. Tak boleh main-main. Kita perlu merancang untuk elak kegagalan, bukannya gagal untuk merancang. Seronok juga tengok kejayaan orang muda sekarang ni. Difahamkan, Abdul Ghani merupakan pelajar Pedatek. Berkat dari ilmu yang ada, beliau berusaha membuka perniagaan sendiri. Dah sampai dah. Besar juga tempat ni. Dulu namanya Pusat Latihan Perda. Sekarang ni naik taraf jadi Institut Kemahiran Tinggi Perda atau Pedatek. Sampai dah kita dekat Pedatek ni. Dengar cerita ada banyak kursus. Jom kita tengok apa yang ada. Institut Kemahiran Tinggi Perda atau Pedatek merupakan sebuah institusi yang menawarkan pelbagai latihan kemahiran kepada pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia. Pedatek terletak di Bukit Pancur, Nibung Tebal, di daerah seberang Perai Selatan, Pulau Pinang, dan telah mula beroperasi pada tahun 1989 yang dikenali sebagai Pusat Latihan Perda atau PLP. Pada 16 Disember 2007, Pusat Latihan Perda telah dinaik taraf kepada Institut Kemahiran Tinggi Perda atau Pedatek dengan penyusunan semula ke atas kursus dan bidang pengajian yang ditawarkan. Banyak juga kursus yang ditawarkan dan berasaskan pelajaran kemahiran. Pedatek juga telah mendapat pengiktirafan Malaysian Qualification Agency atau MQA dalam bidang pengajian yang ditawarkan serta dari badan-badan profesional seperti Cisco, The Welding Institute TWI dan juga CIDB. Oleh itu, graduan dari Pedatek memang diiktiraf umum dan menjadi rebutan pihak industri.
Tempat ni memang sesuai untuk mereka yang mencari ilmu dalam bidang kemahiran. Jadi di sini kami menitik beratkan kepada pembelajaran, sistem pembelajaran dan pengajaran berasaskan 60% praktikal. Sebahagian besar pelajar-pelajar kami mengikuti latihan yang berbentuk kemahiran orang kata praktikal lah. Alhamdulillah setakat ini dari segi kebolehan pasaran kerja, kebanyakan pelajar-pelajar kami kebanyakan beroleh kerja di tempat di industri-industri yang terdapat di sekitar Pulau Pinang lah, di negeri Pulau Pinang. Dan diorang juga dapat menyambung pengajian ke universiti-universiti seperti di UniKL, di Unimed dan banyak lagi lah di universiti-universiti swasta dan awam lah. Asyik cakap, jalan je. Rasa lapar lah pula. Satu lagi yang menarik di Pedatek ni, kami sempat singgah ke warung nenas yang diusahakan oleh Persatuan Bekas Pelajar atau alumni Pedatek yang dipengerusikan oleh Encik Zulkifli Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pak Tam. Ladang nenas yang diusahakan ini adalah nenas dari jenis MD2 yang dibekalkan oleh Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia atau LPNM. Pada asalnya, benih ni hanya dibekalkan oleh LPNM untuk 2 ekar tanah saja. Namun, atas usaha gigih ahli persatuan sendiri, perusahaan ladang nenas ini telah diperluas sehingga mencecah 5 ekar. Jadi, tak heranlah ada macam-macam produk yang dihasilkan dari nenas di sini. Antaranya, jus nenas, aiskrim nenas dan buah potong nenas. Hasil nenas yang tanahnya disewa dari Pedah ini dipasarkan di seluruh utara Semenanjung, sekitar Lembah Kelang sehinggalah ke selatan tanah air. Kalau lapar dan dahaga, inilah tempat yang boleh dituju. Di sini terdapat pelbagai jenis juadah yang sedap-sedap. Inilah dataran selera Pedah Simpang 4 Seberang Perai. Ada 17 unit premis kedai dengan sewa yang dikenakan hanya RM200 saja sebulan. Murah tu. Tempat ni pula menjadi tumpuan penduduk setempat. Terdapat pelbagai jenis menu dengan harga yang berpatutan. Memang tempat ni sangat strategik. Saya pun suka datang sini. Bersih dan selesa. Dah pusing punya pusing, saya pilih hidangan ni. Nasi berlauk. Rasanya saya kena belajar cara nak buat ni. Nasib baik sedap. Lepas ni, nak pergi jalan pergi Tasik Gelugok pula lah. Tadi makan. Yang ni pula kilang makanan. Ya, inilah kawasan yang dikenali sebagai Pedah Food Park di mana Pedah telah memperuntukkan sebanyak 3.7 juta bagi membina kilang untuk disewakan kepada usahawan Bumiputera yang terletak di Kubang Menerung. Pedah Food Park adalah susulan rancangan pembangunan hub halal di Kubang Menerung yang kini diberi nama Pedah Valley sejak tahun 2004. Segala kemudahan infrastruktur telah disediakan untuk kemudahan usahawan yang mengembangkan perniagaannya. Dilengkapi kemudahan telekomunikasi serta suasana kondusif, sekaligus ia membuka peluang pasaran kepada produk yang dihasilkan usahawan. Pedah juga telah mendapat pengiktirafan halal dari Perbadanan Pembangunan Halal bagi membina kilang mengeluarkan produk makanan. Antara produk makanan yang boleh didapati di sini adalah kilang biskut, kilang kicap dan juga kilang kopi berasaskan susu kambing. Kalau nak berjaya, kena ada rakan yang sama misi dengan kita. Barulah boleh sama-sama naik. Macam di sini, kerjasama dengan Pedah hasilkan keputusan yang lumayan. Siapa sangka kat Tasik Gelugok pun ada river cruise. Macam kat luar negeri no. Mari kita pergi naik tengok.
Selama ni kebanyakan pelancong yang datang ke Pulau Pinang hanya mengenali kawasan pulau saja. Tapi sebenarnya di Tanah Besar juga ada tarikan menarik untuk semua. Naik bot yang disediakan untuk menyusuri sungai yang cantik sekali pemandangannya. Di mana lagi kalau bukan Tasik Gelugor? Ia adalah kawasan kampung yang memiliki segalanya. Dari hutan paya bakau, sawah padi, aktiviti nelayan sungai yang berhampiran dengan pelbagai industri tradisional kampung yang unik dan menarik. Kalau bernasib baik, dapat juga melihat burung dan binatang dalam sungai ini. Kalau kita tengok kawasan ni, kita juga akan dapat beberapa jenis elang. Kita ada burung elang hitam, elang kembara hitam, lepas tu kita ada elang merah. Kita ada kawasan-kawasan ni lah. Dia tak sama macam kalau kita turun ke muara sungai tu, dia ada white-bellied sea eagle. Dia lebih kurang 5-6 kilo satu sekok tu. Tapi kawasan ni dia punya pemakanan berbeza. Jadi burung-burung yang ada kat sini pun berbeza lah. Sebab kalau dia white-bellied sea eagle ni dia banyak kepada mungkin makanan ikan laut. Ikan laut sebenarnya. So yang sebelah sini dia banyak kepada ikan-ikan air tawar lah. Sepanjang menyusuri sungai 18 km ini, pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi di kawasan hutan paya bakau yang memang terkenal sebagai tempat tumpuan pelbagai jenis haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi yang meminati aktiviti melihat burung, ada pelbagai jenis burung yang boleh dilihat di kawasan paya bakau kerana ia menjadi tumpuan burung tempatan dan juga burung yang bermigrasi. Burung-burung ini berhijrah dari hemisfera utara ke hemisfera selatan hanya untuk mencari sumber makanan. Kawasan-kawasan ni dulu kalau air surut dia akan buat aktiviti sungai yang menggagau. Tapi kena berani ya. Sebab kita tak tahu apa yang kita nak gagau. Gagau-gagau ni ulang apa orang yang takut tak boleh. Sebab dia kena pergi ke kayu-kayu yang tenggelam. Dia kena masuk surat tangan. Baru dia nak dapat tau. Satu kena pandai menyelam lah. Kedua kena pandai tahan nafas. Yang ketiga berani. Kalau dua benda tu dia buat. Ayat keruh ni boleh. Ya. Dia nak gagau. Dia tak boleh tengok lah dia gagau. Dia selam tapi dia tak nampak apa. Tak nampak. Hutan pelajaran air hitam dalam diambil bersempena dengan lokasinya yang terletak di Kampung Air Hitam Dalam, Tasik Gelugor, seberang Perai Utara. Hutan paya air tawar ini mampu memberi pengalaman menarik kepada setiap pengunjung yang bertandang. Kawasan hutan ini meliputi paya darat seluas kira-kira 11 hektar serta bersempadan dengan dua buah sungai iaitu Sungai Kerih dan juga Sungai Air Hitam. Antara pokok-pokok yang ada adalah pokok nipah, pokok jejawi, pokok putat darat, pokok pompong dan juga pokok kekabu. Sampai ke Pengkalan, kami disambut oleh ketua kampung yang menyediakan hidangan makanan tradisional Tasik Gelugor ni. Untuk program setengah hari, kita akan terus ke Labuh Banting. Di atas ni lah kita akan tengok beberapa demonstrasi kat situ. Demonstrasi buat tapai ataupun benda daripada ikan lampam dan sebagainya. Menarik ni. Ada sejenis mainan yang saya nak cuba, hanya menggunakan tumbuhan hutan. Pokok nipah adalah pokok yang banyak kegunaannya. Jika daun tua dijadikan atap, daun mudanya pula boleh dijadikan daun rokok. Satu lagi keistimewaan yang saya dapat kat sini adalah belajar cara buat daun rokok. Budaya ni sebenarnya dimonopoli oleh orang lama-lama. Generasi sekarang, termasuk saya sendiri, dah tak tahu macam mana nak buat. Entah-entah, jangan kata daun nipah, pokok nipah pun tak kenal. Perusahaan ini diusahakan oleh Pak Cik Ahmad bersama orang kampung.
Daun nipah yang diambil di kawasan Tasik Gelugor ini terdapat di sepanjang sungai dan tumbuh liar. Proses membuat daun rokok ini bermula dari mengambil pucuk daun nipah yang muda dan seterusnya daun ini akan disiat serta dipotong, dijemur panas sehingga beberapa hari. Bila dah kering, barulah dipotong kecil untuk daun dan daun ni lah yang dibuat sebagai rokok. Lepas tu kalau kita sakit perut, senang-senang perut, kita ambil 5 helai, kita kena ayak suam. Ya kan? Selawat sikit lah. Kita orang Melayu kita selawat sikit apa semua, minum. InsyaAllah lah. Dia akan apa? Dia pelan-pelan dia akan hilang. Rancangan Kampung Kul itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.